Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Sihat-sihat. Kepada anda yang melihat live ni, boleh like, komen dan share kalau bermanfaat. So saya Sasrizal, dah lama juga tak buat live. Ini selalunya saya buat live di page Sasrizal. Kali ni saya nak buat live di FB personal. So apa khabar semua? InsyaAllah selamat petang semuanya. Semoga anda semua sihat-sihat. Jaga diri sebab COVID dipanggil ni agak agak mengganas. Siapa yang dapat 2 vaksin pun, so hati-hati juga sebab katanya apabila anda dah di vaksin kali kedua, maksudnya antibody anda menurun. So hati-hatilah. Saya dah ambil 2 vaksin dah, tapi vaksin kedua ni adalah vaksin Sinovac. So dengar suara ambil kali ketiga. Terima kasih yang tengok, bagi like, komen sikit, like, bagi love. Saya tak tahu adakah internet saya lancar ke tak, sebab kat sini pun dia macam tik-tik internet ni. So apa yang saya nak kongsikan hari ni, so siapa ada komen boleh please komen, say hi, nak tengok siapa yang live sama saya. Ada 2 mata kat sini. So hari ni apa yang saya nak kongsikan, mungkin kat Malaysia ni sekarang banyak sangat kejutan. Banyak sangat kejutan. Kita netizen ni tak habis-habis, tak memang duk rumah, memang PKP kan, tapi tak habis-habis kejutan. Semalam ada kejutan, hari ni pun kejutan. Macam kes semalam ke kemarin yang pasal ada seorang founder lah bershare tentang dia punya ilmu bagaimana nak berjaya, tapi mungkin kisahnya diviralkan dan dia dipanggil orang viral lah. Senang cerita kan. So tajuk saya hari ni, apa tajuk saya hari ni nak berkongsi. So apa yang saya nak kongsikan adalah 3 tips. Apa dia, macam biasa 3 tips. Saya berkongsi 3 tips saya, tak perlu banyak-banyak. 3 tips apabila anda dijemput untuk memberikan ceramah kan. Sebab kadang-kadang anda yang biasa jadi trainer ceramah, anda tak ada masalah benda ni, tapi untuk sebab anda biasa dah buat. 3 tips untuk apa yang anda sediakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada orang yang dipanggil jarang-jarang dapat jemputan. Hi Lisa, hello, hi, thanks for comment. So bolehlah like, share, bagi love sikit. love. Hai Kak Nur Baiti. Apa khabar? Perak macam mana? Hujan ke? Perak dah boleh semayang ke? Dah boleh semayang kat masjid ke? Dengarnya kata boleh, saya tak tahu. Tapi Selangor still tutup. So apa yang nak saya share ni adalah 3 tips apabila anda dijemput untuk memberi ceramah. So kepada yang biasa macam saya sebut tadi, kepada trainer yang memang buat program, dia dah bersedia untuk apa yang apabila dijemput. Cumanya kepada orang-orang yang mungkin dia owner produk ataupun dia mungkin ada bisnes, dan apabila dijemput, mereka ni mungkin jarang masuk bagi ceramah untuk agensi ke untuk pihak-pihak lain. So mereka perlu buat sedikit persediaan supaya mereka tidak macam tidak kelihatan tidak bersedia. Terima kasih Abdul Al-Hadi. Banatul Razak, apa khabar sekarang Banatul Razak? Terima kasih. Apa yang saya nak share tadi? Saya nak share, maksudnya contoh kepada owner-owner produk yang mungkin biasa bagi ceramah, tapi dia bagi ceramah tu mungkin kepada peserta dia ataupun kepada dia punya ahli. So tone tu agak berbeza. Kepada ahli anda boleh rasak, anda boleh basuh, anda boleh dipanggil bagi sabut dia sebab anda nak mereka percaya seperti anda. Cumanya apabila anda dijemput untuk bagi ceramah kat tempat orang lain, anda kena hati-hati sikit, sebab tak semua boleh terima cara kita. Kalau kita sebagai owner produk, kita ada bisnes sendiri, kita panggil ejen kita panggil kita punya dropship, kita panggil bakal menjadi kita punya ejen, kita boleh
dipanggil basuh kau-kaunya kan. Tapi apabila anda masuk dekat dijemput oleh pihak-pihak tertentu untuk pergi ceramah, mungkin anda boleh kena bersiap sedialah. Okey, saya nak kongsikan 3 tips Okey, siapa nak tahu tentang 3 tips ni? Okey, sudah bersedia? Okey, siapa nak tahu kalau anda tengah ada dalam apa tu dipanggil dalam live ni, anda tulis nak tahu saya macam kelas online pula saya buat ni. Dan kelas online ke kita minta peserta, siapa nak tahu tulis type nak tahu kan. Tapi kalau anda dekat sini kalau nak tulis nak tahu pun okey. So first kali tips yang saya nak share adalah satunya, anda kena kenal pasti pihak yang menjemput anda ni. Ini penting anda kena kenal pasti pihak mana yang menjemput. Mungkin agensi kerajaan, mungkin kementerian kerajaan, kementerian ataupun badan-badan berkanun. Sebab apa? Bila anda dah tahu siapa yang menjemput anda boleh study sedikit bagaimana suasana di sana. Okey, sebab apa? Macam saya sebut tadi, kalau anda seorang penceramah di syarikat anda, okey, di syarikat anda ni apabila pergi ke government ataupun ke agensi, corak ataupun tone anda berceramah agak kena ubah sikit. Okey, so agak kena ubah sebab apa? Mungkin peserta tu berbeza dengan peserta yang biasa anda dapat. Okey, macam saya tiap kali orang jemput saya kena pasti ini adalah pihak mana, pihak kementerian ke, agensi ke, swasta ke. Okey, katakanlah anda ni biasa beri ceramah untuk government ataupun anda kaki tangan kerajaan dan memang berceramah untuk kaki tangan kerajaan. Kalau anda pergi ke pihak swasta, anda pun kena study juga sebab kadang-kadang bila anda selalu berceramah untuk kaki tangan kerajaan ni, bahasa dia, lenggok dia baik, lembut, agak memujuk. Tapi bila di swasta ni dia agak kadang-kadang kena keras sikit. Bukan kena keras mengutuk, maksudnya kena dipanggil apa? Anda mesti buat, anda mesti berjaya. Itu contoh ayat-ayat yang boleh anda kongsilah. Tapi bila government ni dia, kalau anda buat contoh, anda mesti berjaya, anda mesti jadi pekerja yang hebat. Dia macam krik. Contohlah, sebab saya pun dipanggil, ada juga pengalaman berceramah di agensi dan berceramah di yang pihak swasta ni. Okey, so dia agak berbeza, lain padang lain belalangnya, bab kata orang kan, lain padang lain belalangnya. So anda kena pastilah pihak penjemput. Kadang-kadang pihak kementerian A yang menjemput tapi anda kena berceramah di agensi B, itu pun kena pasti jugalah. So itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita nak sharekan adalah tips kedua, anda kena kenali bakal peserta anda. Siapa bakal peserta anda? Adakah dia orang bekerja? Adakah dia orang gelandangan? Adakah dia pelajar sekolah? Adakah dia orang pencen? So anda kena kenali bakal peserta. Sebab apa? Bila anda dah kenal bakal peserta, so anda boleh berkongsi poin-poin yang sesuai untuk bakal peserta tu. Contoh bagaimana nak tahu? So anda boleh berhubung atau bertanya kepada bakal anda punya organizer atau yang manggil anda kata kena tanya umur orang ni berapa, pekerjaan dia apa yang sesuai untuk dikongsikan. So anda kena tahu. Okey, sebab apa? Katakanlah anda dijemput untuk memberi motivasi. Tengok anda sebagai, katalah anda selalu bagi motivasi kepada keusahawanan, tiba-tiba anda dijemput untuk beri motivasi, anda pun tak tahu, anda main belasah je rupanya kepada pihak sekolah, kepada pelajar-pelajar sekolah. So agak belum nak sesuai lagi anda bagi motivasi. Mungkin anda sebagai selalu share tentang keusahawanan, tiba-tiba nak bagi share tentang motivasi belajar. Mungkin boleh kena, tapi kalau satu jangka masa yang panjang, apa perlu kita, sebab kita poin pun tak ada kan. So anda kena pasti bakal pelanggan, bakal peserta anda. So katalah anda macam saya, kita kalau remaja, ada lain, energi dia lain. Anda kena bersemangat. Okey, sudah bersedia, siapa sudah bersedia angkat tangan dan sebut saya. Contoh itu kalau remaja. Kalau macam kalau pemuda-pemuda kan, macam muda-muda lagi pun anda boleh bersemangat. Tapi kalau macam orang yang berumur ni, anda kena relax, anda kena main sentimen dia. Okey, sebab saya pun pernah jugalah dapat peserta dipanggil remaja purba ni kan. Remaja purba ni warga emas. So kita ikut lenggok dia, jangan terlalu keras sebab mereka tak dapat nak tangkap apa yang kita sampaikan. So anda cuba
faham mereka. Okey, macam jangan buat dipanggil style kita saja, macam contoh style kita agak keras, tak kira dia orang tua ke, orang muda ke, budak-budak ke, kita nak buat keras sangat, so agak kurang sesuai. Boleh? So saya harap anda dapat sesuatu. Kalau dapat sesuatu boleh boleh dipanggil tulis dekat ruang komen. Okey, so kenali pelanggan ni penting juga. Contoh katalah anda nak tahu apa yang silibus yang sesuai untuk mereka. So motivasi tu anda boleh start lah untuk standby nota, cara kita mengajar, apa bahan-bahan yang diperlukan untuk mengajar, untuk membantu melancarkan program kita. Okey, dan seterusnya apa? Nombor 3 ni, berkongsi ilmu yang bermanfaat. So istilah dia, kadang-kadang kita bila kita semangat lebih, lepas tu kita tengok peserta ni macam lemau. Kadang-kadang bukan apa, peserta-peserta daripada agensi ni dia agak manja sikit lah, minta maaf lah kalau yang terasa, tapi memang macam saya selalu buat untuk agensi tu, dia agak manja, dia tak boleh sekeras kalau kita berkongsi dengan tu dipanggil pihak-pihak swasta ni. So dia agak manja, kalau kita ada tersalah sikit, ada benda yang dia tak suka, dia akan report pada pegawai, dan pegawai tu dapat report, dia akan buat report lah, trainer ni tidak disukai, contohlah kan. So anda kena hati-hati. So berkongsi ilmu yang bermanfaat, maksudnya mereka boleh guna pakai untuk dibawa pulang. Cuma ni kadang-kadang mungkin kita tak perlu nak dipanggil beria-ia sangat. Okey, tak perlu beria-ia sangat untuk mereka sampai mereka faham atau sampai mereka buat. Contoh kita bagi dipanggil buat program keusahawanan. Kita kata kita tunjuk kita anda mesti buat. Kadang-kadang mereka tu datang untuk agensi lah, kadang-kadang mereka tu datang sebab apa? Mungkin dapat allowance, mungkin dapat sijil. Itu yang mereka nak. Mereka bukan nak ilmu sangat, mungkin lah, tapi ada yang nak belajar, tak ada masalah. Tapi ada orang yang memang dipanggil, memang datang untuk sijil dan mungkin duit allowance je. So kalau anda terlalu macam, saya mesti berkongsi, saya mesti pastikan peserta dapat, kita boleh. Cuma jangan dipanggil tinggi sangat harapan anda, sebab nanti membuatkan anda frust. Bila anda frust, anda akan marah. Saya dah ajar ni, takkan tak boleh buat, takkan tak nak buat. Mungkin benda tu akan terkeluar. So kita chill saja, kita kongsi, dan kalau mereka terima, alhamdulillah. Dan kalau mereka kata mereka tak terima tu, kita berlapang dada. Sebab kita berkongsi ilmu ni kadang-kadang tak semua orang boleh terima. Okey, sebab just kita share apa yang kita tahu, apa yang kita amalkan, apa yang kita buat. Kadang-kadang bukan apa, macam ada seorang kawan saya ni, dia ni alhamdulillah dia berjaya dan dia seorang jutawan tau. So apabila dia diminta pergi ke IPT dan berkongsi tips kejayaan dia, tips jadi jutawan, dia excited. Bila dia share kan, dia macam frust sebab peserta tu macam tak nak dengar. Mereka tak nak dengar, mereka buat tak tahu, main handset. So dia kata, aku nak kongsi tips untuk jadi jutawan ni, tapi mereka tak nak dengar. Sebab mungkin satunya time tu mungkin mereka belum tercapai akal nak memikirkan jadi jutawan. Tak pun mereka ni memang dipanggil nak jadi kerja government ataupun kerja yang dipanggil kerja makan gaji lah. So kadang-kadang apa yang kita ilmu yang kita excited nak berkongsi tu mungkin belum lagi tercapai untuk bakal peserta kita. So kita kena pastilah. So kita menghormati, contoh bila ada orang yang lebih agak berumur daripada kita hormati mereka, layan mereka, santuni mereka, gunakan ayat-ayat yang baik. Sebab apa? Kalau kita terlalu semangat sangat pun, mereka kadang-kadang tak capai semangat mereka, tak capai dengan apa yang kita nak sampaikan tu. So kita chill sudah, okey. Yang pastinya kita capai objektif daripada penganjur kata nak berkongsi kejayaan, kita jangan berkongsi je, okey. Dan kita bagi tu tips-tips yang baik supaya mereka, kalau mereka terbuka hati, mereka boleh ikut. Dan kadang-kadang mereka datang pun mungkin sebab macam contoh kes baru-baru ni, saya tak pastilah, mungkin founder tu dijemput oleh agensi untuk memberikan ceramah kepada gelandangan
ataupun kepada orang-orang yang mungkin tak ada kerja apa semua, bila mereka berkongsi tu, mereka bersemangat untuk orang tu berjaya. Sebab istilah dia, kalau kita start daripada bawah dan kita berjaya, itu yang best, yang bagus. Orang yang mengajar pun seronok kan. Tapi apabila kadang-kadang tak semualah yang boleh terima, just anda berkongsi lah. Macam saya sebut tadi, anda berkongsi je. Dan supaya kalau ada dipanggil, mereka terbuka hati untuk belajar lagi, okey, kita buka pintu supaya mereka boleh teruskan pembelajaran. Okey, boleh? So dapat tips yang saya kongsikan, 3 tips. Okey, 3 tips apabila anda, saya berkongsikan tentang tadi, 3 tips apabila anda dijemput untuk memberikan ceramah di mana-mana lah. Kadang-kadang contoh anda dijemput pergi ke sekolah, so anda tengok. Kalau anda dijemput pergi ke agensi, untuk keusahawanan, untuk motivasi, untuk team building, untuk swasta, so anda kena tengok lah apabila anda dijemput, siapa yang pihak, anda kena kenal pasti pihak yang menjemput tu. Dan keduanya, tips dia, kenali bakal peserta kita. Itu yang penting, umur dia berapa. Contoh kita buat program team building, selalunya saya akan tanyalah kepada agensi atau orang yang menjemput saya, umur mereka berapa, siapa, lelaki ke perempuan, usahawan ke bukan. Saya agak banyak tanyalah sebab saya nak tahu latar belakang. Kalau kita main hantam je, kata Cik Sah buat program team building, okey, kita pun tak tahu umur mereka berapa, kita datang-datang dengan barang-barang yang biasa kita buat, rupanya ini semuanya adalah program-program untuk orang yang tua yang tak larat. Kita pergi camp, jom kita panjat gunung, mana larat, tak larat kan. Kita yang umur yang 40, 50 ni larat. Ini agak-agak peserta kita umur 60 tahun nak panjat bukit, boleh tu boleh, tapi risiko sangat tinggi. Dengan kita pun mengah, so kita kena tahulah kenali bakal langgan, bakal peserta kita. Okey, dan yang ketiganya saya nak last kongsikan adalah berkongsi ilmu yang bermanfaat supaya peserta pun dapat penganjur pun puas hati, kita pun boleh balik dengan hati yang tenang dan gembira. Okey, so insyaAllah boleh dapat tips daripada saya. Okey, tips bagaimana untuk anda, okey, anda apabila dijemput untuk memberi ceramah, anda kena tahu. Boleh? Di sini saja perkongsian saya. Terima kasih kepada yang tengok. Terima kasih kepada yang boleh bagi like, okey, boleh bagi like, bagi love, okey, supaya kita nanti the next time kita boleh berkongsi lagi, kita boleh berkongsi tips. Mungkin kita tengoklah isu-isu semasa yang kita boleh berkongsi, untuk mungkin sedikit mereka boleh ambil tahulah. Okey, so insyaAllah kita jumpa lagi. Alamak, terima kasihlah Tuan Along. Okey, ini master trainer ni. Okey, insyaAllah lah, ini just kita share sikit-sikit lah apa yang kita tahu untuk kepada orang-orang yang mungkin mereka dijemput beri ceramah kan. Kadang-kadang bukan apa, owner, dia owner produk, dan dia jemput bagi ceramah government, dia kasih kau-kau je. So mungkin agak belum sesuai lagi, belum sesuai, sebab kadang-kadang kita kena tengok siapa kita punya peserta. Okey, terima kasih, jumpa lagi. InsyaAllah kalau bermanfaat boleh share-share. Okey, terima kasih, jaga diri, jaga kita. Moga-moga COVID ni hilang di atas muka bumi ni, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.